Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai darab dan bahagi masa. Cikgu pecahkan video ini kepada dua bahagian utama. Bahagian pertama, kita akan belajar mengenai darab masa. Dan bahagian kedua, kita akan belajar mengenai bahagi masa. Di akhir video, cikgu akan berikan sedikit latihan. Jadi, kita pergi kepada darab masa. Untuk contoh yang cikgu berikan, cikgu akan berikan contoh yang melibatkan dua unit yang berbeza. Kerana untuk darab unit yang sama, macam contoh 12 minit darab 5, kamu boleh terus melakukan pendaraban terus seperti biasa. Okey, jadi contoh kita yang pertama, 5 darab 4 minggu, 6 hari. Jadi, bila kita nak menjawab mana-mana soalan dalam matematik, kita akan tuliskan semula soalan di dalam bentuk lazim. Okey, jadi kita tulis 4 minggu, 6 hari, darab 5. Jadi, untuk darab masa ataupun darab apa-apa pengiraan yang melibatkan unit bercampur seperti ini, tak kisahlah panjang ke, jisim ke, isi padu ke, apabila melibatkan dua unit yang bercampur, sini ada minggu dan hari, maka kita akan bahagikan bentuk lazim itu kepada dua bahagian. Bahagian di kiri ialah bahagian untuk minggu dan bahagian di kanan ialah bahagian untuk hari. Seterusnya kita akan mulakan proses darab. Kita mulakan dari nilai tempat yang terkecil, iaitu 6 ataupun kita mula dari sebelah kanan. 6 darab 5 jawapannya 30. Jadi kita terus tulis 30 di dalam sini kerana 6 hari darab 5 jawapannya 30 hari. Jadi hari mesti duduk di bahagian hari. Kamu tidak boleh pindahkan 3 pergi ke minggu. Kerana ini ialah bahagian minggu. Ini 30 hari. Jadi kita terus tulis 30 dan kita teruskan lagi. Darab kita 4 darab 5 jawapannya 20. Okey. Jadi kita nilai jawapan kita dan kita boleh lihat 30 ini sudah melebihi 1 minggu. Kerana 1 minggu hanya ada 7 hari. Ini sudah 30 hari. Jadi kita akan tukarkan 30 hari ini pergi kepada minggu. Jadi hari kepada minggu. Kecil kepada besar. Jadi kecil kepada besar bahagi. Maka 30 hari bahagi 7. Dari mana kita dapat 7? Kerana 1 minggu 7 hari. Untuk penukaran unit, kamu boleh rujuk video cikgu sebelum ini yang mengajar, yang ada bercakap mengenai penukaran unit masa. Okey, jadi kita teruskan. Kita tuliskan bentuk lazim 30 hari bahagi 7. Jadi 30. Kita ambil 3, tidak cukup. 3 tidak cukup untuk dibahagikan kepada 7. Kita ambil 2 nombor kerana ada 2 nombor. Sekarang kita ada 30. 30 bahagi 7 cukup. Maka kita pun rujuk sifir 7. 4 darab 7 jawapannya 28. Kita tak boleh nak ambil 5 kerana 5 sudah terlebih. 5 darab 7, 35. Maka kita ambil 4. Dan kita lakukan proses penolakan, kita akan dapat baki 2. Maka 30 hari bahagi 7, kita akan dapat 4 minggu 2 hari. 4 minggu 2 hari. Jadi apa yang perlu kita buat di dalam bentuk lazim ini? Okey. Jadi 30 ini, lihat ke dalam bentuk lazim bahagi yang kamu sudah buat. 30 tolak 28. Jadi 30 tolak dengan 28. Kita tolak 28 kerana kita ambil keluar 28 ini dan ditukarkan kepada 4 minggu. Maka kita ambil keluar dan kita letak. Jadi untuk hari kita tolak 28, tetapi untuk minggu kita tambah 4 sebab kita letak. Lepas kita tukar kepada minggu, kita letak ke bahagian minggu. Maka kita akan dapat hasil seperti ini. Okey, jadi kita teruskan. Kita mulakan dengan unit hari 30 tolak 28, kita dapat jawapan 2. Dan 20 tambah 4, kita dapat jawapan 24. Jawapan akhir kita ialah 24 minggu 2 hari. Okey, jadi kita pergi kepada contoh kita yang seterusnya. 4
darab 12 dekad 4 tahun. Okey, dalam soalan ini kita ada dua unit yang berbeza, iaitu dekad dan tahun. Okey, jadi kita tulis semula soalan dalam bentuk lazim. 12 dekad 4 tahun darab 4. Dan kita bahagikan kepada dua bahagian supaya tidak keliru. Okey? Sebelah kiri bahagian dekad, sebelah kanan bahagian tahun. Jadi kita mulakan penerapan kita di unit tahun. 4 darab 4, 16. Jadi 1 jangan dibawa ke sebelah, kamu kena ingat. Seterusnya 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Kita dapat 48. Darab seperti biasa, 48. Bila kita lihat kepada hasil jawapan yang kita peroleh, kita dapati 16 sudah melebihi 1 dekad. Kerana 1 dekad hanya ada 10 tahun. Ini sudah 16 tahun, sudah lebih. Maka kita tukarkan 16 tahun kepada dekad. Jadi untuk kita tukarkan, tahun kecil, dekad besar. Kecil kepada besar bahagi, 16 tahun bahagi 10, kita dapat 10 kerana 1 dekad ada 10 tahun. Boleh rujuk video cikgu mengenai unit masa dan kita tuliskan bentuk lazim. 16 bahagi 10. Kita rujuk sifar 10, 1 darab 10, kita dapat 10, kita tolak dan baki 6. Jadi, jawapannya ialah 1 dekad 6 tahun. 16 tahun ditukarkan kepada dekad, kita dapat 1 dekad 6 tahun. Okey, jadi seterusnya apa yang kita kena buat? 16 akan ditolak dengan 10. Seperti apa yang kamu lihat di dalam bentuk lazim ni. 16 tolak 10. Kita tolak 10 kerana kita nak ambil 10 tahun, kita tukarkan kepada 1 dekad dan kita masukkan ke dalam kawasan dekad. Sebab itulah di sini tambah 1. Okey, jadi kita selesaikan 16 tolak 10, jawapannya 6. 48 tambah 1, jawapannya 49. Ingat, 1 tambah 1 tolak. Jadi jawapan akhir yang kita dapat ialah 49 dekad 6 tahun. Jadi darab masa ini lebih kurang sama seperti proses darab yang biasa menggunakan bentuk lazim, cuma kamu perlu lebih berhati-hati dengan unit yang berbeza. Di mana hasil darab yang kamu dapat tidak boleh dikumpul semula ataupun dipindahkan ke nilai tempat sebelah sesuka hati. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagi masa. Sama juga untuk bahagi masa, cikgu akan berikan contoh yang melibatkan unit yang berbeza sahaja. Dalam satu soalan ada 2 unit. Untuk unit yang sama, kamu boleh bahagi seperti biasa. Jadi contoh pertama kita, 6 tahun 13 bulan bahagi 5. Maka kita tuliskan bentuk lazim. Ini cara kita tulis, 6 tahun 13 bulan bahagi 5. Okey, 6 tahun 13 bulan bahagi 5. Jadi kita mulakan dengan bahagian tahun dahulu, 6 tahun. Oleh kerana kita bahagi 5, maka kita akan merujuk kepada sifar 5. Maka 6 cukup untuk dibahagikan dengan 5. Cukup. Okey. Kalau tak cukup, kamu tak boleh ambil dari bulan lah sebab tidak sama unit. Pengiraan mesti dilakukan dengan unit yang sama. Jadi kalau kita lihat kepada sifar 5, 10. 10 sudah lebih besar daripada 6. Maka kita ambil 5. Di atas kita tulis 1. Di bawah kita tulis 5. 6 tolak 5 jawapannya 1. Okey. Ini perbezaan bahagi bagi unit masa yang berbeza ataupun ada gabungan unit masa seperti contoh ini. 1 tahun, baki 1 tahun ini akan dibawa kepada bulan. Ini baki 1 tahun ini kita akan bawa pergi ke bahagian bulan. Tetapi untuk kita pindahkan 1 tahun ini, kita mesti menukarkan 1 tahun kepada bulan terlebih dahulu. Kita perlu tukarkan unit. Maka 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Kita tukarkan unit.
Jadi 13 akan ditambah dengan 12 kerana 1 tahun 12 bulan. Sebab itulah 1 ini akan berubah menjadi 12 bulan dan kita tambah. Jadi kita gabungkan 13 bulan dengan 12 bulan, 3 tambah 2, 5. Dan 1 tambah 1, 2. Kita dapat jawapan akhir 25. Sekarang ini kita ulang semula proses bahagi. Kita lihat kepada 2. 2 dibahagikan dengan 5. Tidak cukup. Contoh 2 biji bola nak bagi kepada 5 orang murid sama banyak. Tidak cukup. Maka kita ambil nombor di sebelah iaitu 25. Sekarang 25 kita sudah ada jumlah yang cukup untuk dibahagikan dengan 5. Maka proses bahagi yang biasa di dalam bahagian jawapan kita cari 25 dan kita jumpa 25. 5 darab 5 sama dengan 25. Maka di bahagian atas kita akan tulis 5 dan di bahagian bawah kita tuliskan 25. Jadi 25 tolak 25 jawapannya sifar. Jadi sudah selesai pembahagian kita. Maka jangan lupa di bahagian jawapan kamu kena tuliskan unit. 1 tahun 5 bulan. Jawapan bagi 6 tahun 13 bulan bahagi 5 ialah 1 tahun 5 bulan. Sebab untuk bahagi, jawapannya berada di bahagian atas. Berbeza dengan tambah, tolak dan darab. Tambah, tolak, darab biasanya jawapan di bawah kan. Tetapi untuk bahagi jawapan di bahagian atas. 1 tahun 5 bulan. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. 7 jam 35 minit bahagi 5. Jadi dalam soalan ini kita ada 2 unit masa yang berbeza. Kita ada jam dan minit. Terus kita salin ke dalam bentuk lazim. 7 jam 35 minit bahagi 5. Okey. Kita lihat angka yang pertama 7. 7 mempunyai nilai yang cukup untuk dibahagikan kepada 5. Jadi bahagi 5 kita rujuk kepada sifar 5. Okey, cari 7 dalam 5, 10. Dah sampai 10, sudah terlebih. Kita tidak boleh guna 10, kita akan ambil 5. Jadi 1 darab 5 jawapannya 5. Di atas kita akan tulis 1. Dan di bahagian bawah 7 kita akan tulis 5 dan kita tolak. 7 tolak 5 jawapannya ialah 2 jam. Sekarang ini kita sudah dapat 2 jam. 2 sudah tidak boleh lagi dibahagikan dengan 5 kerana tidak cukup. Jadi 2 ini akan kita gabungkan dengan minit. 2 ini bagi 2 jam ini kita gabungkan kepada minit. Tak cukup panjang. Kita gabung di sini. Minit kita gabungkan ke dalam minit. Tetapi 2 jam tak boleh terus tulis 2 macam ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita nak bawa dia pergi ke bahagian minit. Kita bawa pergi ke minit. Kita perlu tukarkan 2 jam. Jadi 2 jam bersamaan dengan 120 minit. Untuk penukaran unit ini, kamu tahu kan, jam besar, minit kecil. Besar kepada kecil, darab. Jadi 2 darab 60. Cikgu tak payah cerita banyak lah sebab cikgu dah ulang banyak kali. Cikgu harap kamu boleh rujuk semula video cikgu sekiranya masih tidak faham. Okey, 120 minit. Maka 35 minit akan ditambah dengan 120 minit. Bila melakukan penambahan, pastikan nilai tempat selari. Ini kamu kena hati-hati. Pastikan selari. Kita tambah 5 tambah sifar 5 dan 3 tambah 2 5. 1 bekalkan kita dapat 155 minit. Jadi kita akan lakukan proses pembahagian. Jadi kita ambil 1. 1 tidak cukup untuk dibahagikan dengan 5. Jadi kita ambil 15. Ingat, bila kamu sudah ambil nombor yang kedua, jawapannya perlu ditulis di bahagian nombor yang kedua. Jangan tulis di atas ini. Jangan tulis jawapan kamu di sini. Okey. Kamu kena tulis di atas 5. Kerana kamu sudah ambil 5. 1 dengan 5. Sekarang kita ada 15.
Jadi seperti biasa bahagi kita cari 15 di bahagian jawapan. 5, 10, kita jumpa 15. Kita jumpa 15. 3 darab 5 sama dengan 15. Jadi di bahagian atas kita akan tulis 3. Dan di bahagian bawah kita akan tulis 15 dan kita tolak. 15 tolak 15 jawapannya sifar. Dan kita turunkan 5. Sifar sini jadi tak payah tulis pun tak apa. Sifar 5 pun tetap 5 kan. Jadi kamu tak payah tulis sifar. Kita turunkan 5, kita ulang proses yang sama. Kita cari 5 di dalam sifar 5. Terus kita jumpa 1 darab 5, 5. Maka di bahagian atas kita akan tulis 1. Dan di bahagian bawah kita akan tulis 5 dan kita tolak. 5 tolak 5 jawapannya sifar. Maka sudah selesailah pembahagian kita. Tetapi untuk bahagian jawapan kamu kena salin semula unit. 1 jam 31 minit. Saya cikgu padam supaya lebih jelas. Okey. Jadi jawapannya ialah 1 jam 31 minit. Jadi untuk bahagi masa, kamu kena berhati-hati di bahagian ini. Di bahagian yang cikgu sedang tunjukkan sekarang. Selepas kamu bahagikan unit yang pertama, dalam contoh ini unit jam, kamu dapat baki 2 dan tidak boleh lagi dibahagi kerana 2 lebih kecil daripada 5, maka 2 ini kita akan tukarkan kepada minit. Bergantung kepada unit lah. Kalau dekad tahun, kamu tukarkan kepada tahun. Kalau minit dan saat, kamu tukarkan kepada saat. Jadi 2 jam ditukarkan kepada minit dan kamu akan dapat 120 minit. Dan 120 inilah yang akan ditambahkan. Itu bahagian yang kamu perlu ambil perhatian. Bukan setakat untuk masa sahaja, tetapi juga melibatkan bahagi panjang, bahagi isi padu, bahagi jisim dan apa-apa yang melibatkan gabungan 2 unit yang berbeza. Macam contoh kita ini gabungan unit jam dan minit. Kita ada 7 jam 35 minit. Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Kalau tidak faham, boleh cuba tonton semula. Jadi cikgu ada sedikit latihan ataupun soalan yang perlu kamu jawab. Jadi cikgu ada 6 soalan. Soalan nombor 5 ini 58 saat bahagi 2. Kamu boleh terus saja bahagi seperti biasa. Jawapan akhir kamu letakkan unit saat. Cuma kamu perlu berhati-hati untuk soalan 1, 2, 3, 4 dan 6. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.